Baiklah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi hari ni kita jumpa lagi. Waalaikumsalam. Okay, jadi kita jumpa lagi hari ni untuk sambung apa yang kita belajar tak silap saya 2 hari lepas, iaitu topik poligon asas. Kalau sebelum ni kita belajar poligon asas part 1. Saya buat part 1, part 2 Okay, part 1 tu apa yang kita dah belajar, kita belajar berkenaan dengan segitiga. Macam mana kita nak cari sudut pedalaman bagi segitiga, nak cari sesuatu sudut dalam segitiga. Okay, segitiga ada banyak jenis, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, dan bila segitiga itu mempunyai banyak jenis, dia juga mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Ada tu sudutnya sama semua. Okay, ada tu sudut dia dua je sama. Okay, dan ada pula sudut dia tiga-tiga tu tak sama. Okay, itu untuk asasnya yang kita belajar dalam segitiga 2 hari lepas. Okay, so hari ni saya sambung, okay, part 2, which is kita akan lebih kepada segi empat selari. Okay, dan kita juga akan pergi kepada sudut pedalaman dan sudut peluaran sisi empat. Kita tak bagi segi empat, kita bagi sisi empat. Okay, lepas tu kita akan belajar menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat dan masalah yang melibatkan sisi 3 dan sisi 4. Dia ada dua lah, sisi 3 dan sisi 4. Okay, ini yang pertama. So, yang kedua, masalah yang melibatkan sisi 4 sahaja. Okay, page down. So, apa itu sisi 4? Sekejap. Ustazah, suara Ustazah perlahan. Okay. Dengar jelas suara saya? Jelas. Jelas. Kuat. Okay, good. So, kalau ada apa-apa, awak ni sama ada awak buka mikrofon bagi tahu atau awak buka message pun boleh. Thank you siapa yang tegur tadi. Okay, so kita sambung. Sifat geometri untuk sisi 4. Okay, sisi 4, kita tak panggil segi 4. Kenapa? Dia ada macam-macam sisi 4. Ada tu sisi 4-nya sama bilangan sisi dia sama panjang. Ada yang berbeza. Okay, sebab itu dia digelar sebagai sisi 4. So, kita tengok yang pertama. Jenis sisi 4 yang pertama adalah segi 4 tepat. Yang mana segi 4 tepat ni dah belajar dari sekolah rendah lagi. Okay, dia kita tahu dua sisi dia atas bawah sama. Okay, dan kiri kanan pun sama. So, bilangan paksi simetrinya adalah 2. Okay, sifat geometri dia. Okay, sisi 4 ni kalau dia masih dalam bentuk yang orang kata segi 4 sama, segi 4 tepat ini, dia mempunyai nilai sudut yang tak berubah lah. Tetap 90 darjah. Okay, kelas. Satu maklumat tambahan. Okay, nanti awak akan jumpalah selepas ni. Okay, kenapa satu segi 4 itu dinamakan jumlah sudutnya adalah 360 darjah. Okay, sebab 90 darjah tambah 90 darjah tambah 90 darjah tambah 90 darjah. Kita akan dapat 360. Okay, dan sebenarnya satu lagi awak dah belajar berkenaan dengan pentagon semua tu kan. Kita ada belajar rumus. Rumus ni adalah N tolak 2 dalam 180. Okay. So, benda-benda tu lah antara fungsi dia. Kenapa 360? Okay. So, yang kedua, segi 4 sama. Segi 4 sama ni, 4 sisinya sama. Maka dia punya bilangan paksi simetri juga bertambah lah. Okay. Pergi kod mana pun, saiz dia sama. Okay. So, segi 4 selari. Okay, segi 4 selari ni dia tak ada yang sama. Nampak macam bila kita lipat boleh sama ni, dia punya paksi simetri. Okay, tapi tak. Okay, dan dia punya segi 4 selari ini, okay, dia punya bertentangan itu sama panjang dan selari. So, atas bawah, kiri, kanan. Sama dia macam segi 4 tepat tadi. Tapi kalau kita perasan, dia bentuk dia macam sengit sikit, serong kan. Okay, so next. Segi 4, yang seterusnya sisi 4-nya ialah rhombus. Okey, rhombus ini paksi simetri kita ada dua. Okey, nampak macam lebih kurang dengan segi 4 selari, tapi dia tak samalah, okey. Yang mana dia punya ni kali ni adalah semua sisinya adalah sama panjang. Okey. Kalau kita tengok yang tadi segi 4 selari, okey, sisi dia tak sama panjang. Dia cuma atas bawah dan kiri kanan saja yang sama. Okey. Tapi untuk rhombus, atas, bawah, kiri, kanan, sisinya adalah sama panjang. So, kita highlight kat sini lah. Hilang pula highlight saya. Dah tak boleh highlight dah. Oh, Allah. Okay. Draw lah. Okay.
So, sama panjang. Lepas tu, pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. So, kiri kanan selari, atas bawah selari. Okey, dan sudut bertentangan adalah sama. Okey, walaupun dia sisi yang sama panjang, tapi sudut dia bukan keempat-empatnya sama. Sudut yang bertentangan sahaja sama. So, yang depan ni, okey, sama. Okey, dan satu lagi, yang kalau saya balik kuning ni, okey, dia dengan atas bawah ni dia samalah. Okey. So perpenjuru yang membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Dia punya penjuru lah yang membahagikan, sebab itu kita dapat dia punya paksi simetri 2. Okey, next. Trapezium. Trapezium tak ada, okey, tak ada paksi simetri. Okey, trapezium ni benda yang awak pernah nampak, biasa nampak. Tapi biasanya trapezium ni kita sangkut dekat dia punya luas lah. Okey. So trapezium dikira, okey, dikategorikan sebagai sisi empat, yang mana dia punya sifat yang penting ialah pasangan sisi bertentangan adalah selari. Inilah yang atas ni, atas bawah ni. Okey, bila ada tanda anak panah kecil ni, maksudnya dia selari. Okey, seterusnya. Ada yang baru masuk. Okey. Okey, seterusnya yang keenam. Okey, lelayang. Lelayang kita ada satu paksi simetri. Okey, kelebihan dia punya sifatnya adalah dua pasang sisi bersebelahan adalah sama panjang. Okey. Lelayang ni awak biasa main layang-layang kan? Okey. So atas bawah untuk kiri kanan, atas bawah. Kiri kanan untuk bahagian atas, okey, yang atas ni dia adalah sama panjang untuk sisi dia. Okey, tetapi untuk yang bahagian bawah ni, untuk kiri kanan dia sama panjang. Dia bukan bertentangan macam yang tadi. Okey, dan dia mempunyai sepasang sudut bertentangan yang sama. Ni, sudut ni lah yang ditunjukkan. Okey, satu daripada penjuru membahagi dua sama. Ini yang mendapat satu paksi simetri tadilah. Dia kita panggil macam, kalau awak cakap awak lipat kertas tu, awak akan dapat satu untuk dapat dua bahagian yang sama. Okey, so itu adalah ciri. Okey, untuk ciri dan ciri pula sifat sifat geometri untuk sisi empat. Okey, next. Okey. Kalau dalam sebelum ni kita belajar dalam segitiga kan, sisi tiga tu kita ada rumus yang tertentu, betul? Iaitu satu segitiga atau satu sisi tiga jumlah sudut pedalamannya adalah 180. Okey. Dan itu untuk sisi tiga. Untuk sisi empat, okey, untuk sisi empat, awak tengok kita ada satu bentuk yang mana kita masih panggil dia sisi empat walaupun sisinya tak sama. Okay. So dalam ini ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, dan kita ada satu sudut peluaran pada C. Okay. So yang dekat luar sudut peluaran, yang dekat dalam kita panggil sudut pedalaman. Okay. Specialnya adalah semua sudut ni bila ditambahkan adalah 360 darjah. Okay. Maksudnya kalau kita diberi nilai A, B dan C, tapi kita tak diberi nilai D, kita boleh cari. Okay, so maksudnya 360 tolak sudut A, tolak sudut B, tolak sudut C, dapatlah kita sudut pada D. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, C tambah E ialah 180 darjah. Ini macam saya cakap, ni kan separa bulatan. Separa bulatan adalah 180 darjah. Okay, tak kisahlah siapa besar, siapa kecil. Hasil tambah dia tetap 180 darjah. Okay. Untuk segi empat selari, okay, dia ada atas bawah selari, kiri kanan selari macam ni kan. Okay, sudut bertentang itu adalah sama. P dengan R adalah partner dia. So kalau sini contohnya lah, sini 80, maka R pun 80. Okay, dan S dengan Q adalah sama. Nilai sudutnya sama. Okay, so ini adalah satu asas yang awak kena faham, kena kuasai. Sebab konsep ini akan kita bawa untuk soalan-soalannya lah. Okey, ini adalah penjelasan. Hasil tambah semua sudut pedalaman ialah 360 darjah. Hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan ialah 180. Ini yang kedua tadi. Dan yang ketiga adalah sudut bertentangan sama. Ini untuk gambar rajah yang kedua lah. Okey, yes. Ada yang baru masuk lagi. Okey, seterusnya kita sambung. Kali ni kita pergi pada contoh. Okey, contoh yang pertama. Dia kata, dalam rajah berikut, PST ialah garis lurus. Hitung nilai X, okay, dan Y. Okey.
So kita tengok pada gambar rajah kita yang pertama. Okay, kelas, suka saya ingatkan, kalau saya bila nak menjawab soalan-soalan macam ni, saya suka cari maklumat yang sebenarnya soalan tak minta tapi kita cari. Okay, tapi dalam soalan yang pertama dah senang sebab dia dah bagi semua sudut yang lain. Dia cuma tinggal cari X dan Y sahaja. Okay, yang mana kita nak cari dulu? X dulu ke Y dulu, kelas? Siapa boleh jawab? X. X, kenapa? Sebab dia dah ada yang sebelah tu, senang nak tolak je. Okay, bagus. Okay, so nak dapatkan Y susah. Okay, so kita dapatkan X dululah sebab hasil tambah sebelah ni adalah 180. Jadi 180 tolak 100, kita dapatlah X kita 80. Okay, lepas tu boleh tak kita cari Y? Boleh. Macam mana nak cari Y? Tolakkan. Apa dengan apa tu? 360 tolak 145 tolak 52 tolak 80. Okay, good. Dah biar kan ni kan? Betul. Okay, kenapa? Sebab semua sudut pedalaman bila ditambahkan adalah 360. So 360 nak dapat Y, tolakkanlah dengan nilai yang kita dah tahu. So dapatlah kita nilai Y. Okay, so penyelesaiannya ada dekat sini lah. Sama dekat sini. Okay, seterusnya kita tengok balik pada soalan B. Okay, kali ni dia nampak sudut selari. Okay, konsepnya adalah sudut selari, sudut bertentangan adalah sama. Secara automatiknya, X kita juga adalah 42 darjah. So, macam mana nak dapat Y? Y ini adalah satu garis lurus. Maka 180 tolak nilai X tadi, dapatlah nilai Y. Senang je sebenarnya. Okay? So, dapat Y kita 138. Okay, next. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan segitiga dan sisi 4. Okay, inilah yang biasa soalan-soalan masuk. Okay? Biasanya macam ni yang masuk. Okay. So, bila dia bagi satu gambar rajah, dia menggabungkan sisi 4 dan sisi 3. So, kalau kita tengok dekat gambar rajah ni, sisi 4 ada dua jenis. Yang pertama QUTR. Yang kedua QUTS. Okay. Nampak macam trapezium macam tu. Okay. Dan kita ada tiga segitiga. QUT, QTR dan RTS. Okay. Sebab itu dipanggil sebagai gabungan. Okay, so kita tengok pada soalan. Dalam rajah di atas, QRTU ialah sebuah segi empat, selari. QRTU, selari. Dan PQRS ialah garis lurus. PQRS, garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okay, so macam mana kita nak carikan nilai X dan Y? Ada idea? Siapa ada idea nak dapatkan nilai X dan Y? Apa yang boleh kita dapatkan dulu sebenarnya? Yang sebelah 112 tu? Okay, yang sebelah 112 ni, kenapa? Nak dapatkan kat sini dulu. Okay, macam mana nak dapatkan nilai ni? 180 tolak 112. Boleh ke 180 tolak 112? Sedangkan ini adalah nilai yang termasuk dengan X. Cuba lagi. Saya nak dengar idea. Bagus Rabiatul. Sentiasa menjawab. Orang lain tak nak cuba ke? Ada idea? Keyword dia adalah segi empat selari. Okay. Oh, tak ada. Okay. Saya tunjuklah macam mana. Okay, tengok kelas. Okay, dia bagi QRT. Tengok pada gambar rajah. QRT ialah 112. Kenapa 112? Ini awak dah belajar konsep ni dalam topik sebelum ni. Okay, yang mana ini dipanggil sebagai sudut apa ni? Sekejap, saya lupa nama dia. Sudut sepadan. Sudut sepadan ni yang bentuk U tu. Saya lupa nama dia. Yang U kat dalam, yang ni kat luar. Sudut lintang.
Okey, ini adalah sudut sepadan, betul lah. So kalau yang ini disebabkan dia dah bagi tahu PQRS ialah satu garis lurus, okey. Apabila sudut pada Q ini 112, maka sudut pada R juga adalah 112. Oh dia dah tulis, saya pula leceh. Ni dia dah tulis sudut sepadan. Okey, so seterusnya X tambah 112 tambah 36 sama dengan 180. Ini yang kawan awak cakap tadi. Okay. So dia nak dapatkan sudut dekat situ. Okay. Kita tengok X tambah 112. X tambah 112 tambah 36. Kita dapat sama dengan 180. So kita nak dapatkan X adalah 32 darjah. Dekat sini lah. Okay. Nilai X kita 32 darjah. Jangan awak cakap nilai X ni 36 darjah. Sebab awak kata dia selari. So ini sama. Oh tak. Dia selari adalah yang sama kiri kanan atas bawah. Jadi yang sebelah kanan dengan bawah ni dia tak sama sisi. Okay. So next. Nak dapatkan Y. Okay, dia bagi TRS tambah 120 sama dengan 180. Okay, dekat mana TRS? Okay. TRS tambahkan dengan 112 adalah 180. Ini dia mengaplikasikan sudut peluaran. Kalau dah lupa, bawa-bawa ingat balik. Okay? Sebab kenapa? Sebab topik ini memang digabungkan selalu. Okay? Dengan garis selari dan garis selintang lah. Ini benda yang awak belajar masa dalam topik garis dan sudut. Tak silap saya. Okay. So, TRS sama dengan bila ditolakkan 180 tolak 12 dapatlah 68. Kenapa tolak? Ini kan tambah. Bila kita bawa lalu sebelah sama dengan, dia jadi tolak. Okay. So, kita dah dapat TRS. Okay, sudut dekat sini adalah... Ya? Adik nak tanya ke? Ke tak tekan? Ya, tak ada. So, yang sudut dekat R ini adalah 68. Makanya nak dapatkan Y. Okay, kita tengok balik kedudukan Y tadi dekat mana. Okay, kedudukan Y adalah pada T. Okay, so kita dah tahu sudut pada R ini adalah berapa tadi? 68. Okay. Sudut pada R adalah 68. Dan awak tengok keyword dia. Sisi kiri, sisi kanan adalah sama. Ini adalah segitiga sama kaki. Okay. So bila dia sama kaki, maka sudut sebelah ini juga adalah sama. So ini 68, sini pun 68. Nak dapatkan Y, 180 tolak 68 tolak 68. Maka dapatlah kita jawapannya 44 darjah. Okay. Complicated kan? Complicated sebab dia melibatkan pembelajaran lepas. Kita bawa benda-benda yang kita dah belajar dalam topik lepas dalam satu soalan. Okay. Okay, seterusnya kita cuba lagi. Okay, jom cuba. Okay, kali ni saya nak awak cuba. Okay, keluarkan kertas awak, pensel. Okay. Dalam raja di sebelah, PQRU ialah sebuah segi empat selari. Okay, saya inikan sikit gambar. Okay. Dalam raja sebelah, PQRU ialah sebuah segi empat selari. PTS, QRS dan RTU ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okay, saya bagi 5 minit. Cuba buat dulu. Tengok apa maklumat yang kita boleh dapat. Okay, saya bagi clue Kita tengok. Ini adalah segi empat selari. Kalau sudut pada U adalah 48, maka sudut pada Q juga adalah 48. Itu satu clue yang kita boleh dapat. Lagi apa lagi sudut yang kita boleh dapat kat sini? Sudut pada R pun boleh dapat. Okay. Sebab ini adalah satu segi empat selari. Maka 360 tolak 48 tolak 48 bahagi 2. So kita dapat sudut pada R. Ini untuk melengkapkan dulu gambar rajah mana nilai yang kita tak tahu. Supaya senang membantu nak mencari nilai lah. Ada yang baru masuk ke? Okey.
Ada yang dapat? Adif, dapat Adif? Siapa dapat salah satu dulu? Tak kisahlah Y ke X ke dulu, siapa dapat? Dapat? Tak ada siapa-siapa dapat. Yang paling senang nak dapat dulu Y tu. Ada siapa dapat? Ada siapa nak cuba? Tak kisahlah betul ke salah ke. Nasir? Masih mencuba ke Nasir? Dan Lily? Ada dapat? Dahsyat yang korang. Cikgu awak tanya sepatah pun tak bunyi. Sebut nama pun tak tahu je. Ha, dan Lily? Ada dapat? Belum. Belum. Pada siapa yang left, awak jangan tak masuk balik tau. Nanti awak tak dapat link. Sekejap lagi patutnya awak hadir, saya kira awak tak hadir. Tak pasal dia. Irsyad? Irsyad Iqbal? Okey, saya bagi lagi satu clue. Tadi kita dah dapat Y kita, sorry. Saya. Ya, siapa tu? Irsyad. Dah dapat ke belum Irsyad? Belum. Belum. Okey. Saya bagi satu clue. Tadi kita dah dapat 48 darjah kan? Okey. So sekarang ni cuba tengok betul-betul. Okey. Dekat 48 darjah ni, kita sebenarnya ada satu segitiga besar. Iaitu Q, P, S. Macam mana kita nak dapatkan sudut pada Y? Satu segitiga 180 darjah. So boleh tak kita cari Y? Kita dah ada 48. Boleh. Yes. Guna konsep 180 tolak 48 tolak 24. So siapa dapat jawapan? Itu clue yang kedua tadi. Saya. Alamak halusnya suara saya. Siapa tu? Ainul. Ainul. Apa jawapan Ainul? Yang pertama? 108. Yes, 108. Okay. So ingat bila awak dapat gambar rajah, awak jangan pening. Awak tengok apa bentuk yang ada dekat dalam ni. Yang mana kita boleh cuba nak tukar-tukarkan. Okay. So kita tengok. Okay. Dah dapat dah yang pertama Y kita 180 darjah. So macam mana kita nak dapatkan X? Tengok betul-betul gambar rajah. QPTR adalah satu sisi 4. Sisi 4, kalau kita tambah semua sekali, kita akan dapat 360. Kita dah ada nilai pada R. Kita dah ada nilai pada Q. Dan kita dah ada nilai Y. So, X kita kena tolakkan aja lah semua. Nilai R tadi saya dapat macam mana? Sebab yang ini sisi 4 selari ni, tolak 48, tolak 48, bahagi 2. So, dapatlah nilai R. Siapa dapat R kita berapa?
132. Okay, R dah dapat dah 132. Okay. Oh Allah, buruk yang tulisan. Okay, Y kita dah dapat 108. Okay, so tolakkan. Dan dapatlah X kita. 72. Good, 72. Okay, senang je pun. Okay, kita cuba next. Okay, ni saya dah bagi dah jawapan jalan kerja penuh sebenarnya. Okay. So nanti kalau awak dah dapat nota, tak ada masalah. Benda ni dah ada jalan kerja. Okay, kita cuba next. Dalam rajah di sebelah, PQST ialah sebuah segi empat selari. PSR ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okay, tengok gambar rujah betul-betul. Apa benda sebenarnya info yang dia bagi. Mana P? PQST ialah segi empat selari. PSR, garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okay, cuba. Itu simple je sebenarnya. Ingat kelas, segi empat selari, sudut bertentangannya adalah sama. Sazar, sini 78. 78 ni kedua-dua sudut. Okay, so kalau kita nak sudut yang kecil ni sahaja, dia juga sebenarnya adalah 36 darjah sebab dia sudut bertentang. Okay, so sama juga. Macam mana kita nak dapatkan sudut penuh pada Y? Ini adalah sudut selari. So, sisi 4 dekat dalam ni 360. Tolak 36, tolak 36, dapatlah nilai dua sudut ni. Bahagi 2. Lepas tu cuba macam mana? Sisi yang kecil ni kita dah boleh dapat dah. 180 tolak 108. Dapat dah nilai kat sini. Lepas ni kelas apa? Sedang sibuk mengira katnya. Ada yang dapat? Ada yang dapat separuh jalan je? Saya. X dapat 30. Okay. Y dapat 72. Oh, bagus Rabiatul. Okay, betul Rabiatul. Kalau senang saya nak suruh awak hantar je gambar bagi tengok macam mana jalan kerja awak buat. Okay, betul lah tu. So, jawapan dia adalah X 30, Y 72. Okay. Saya ada sertakan juga jalan kerja kat sini. Awak jangan risau. Semua ada dah untuk kita buat rujukan. Okay. Jadi, untuk hari ni, kita dah belajar yang pertama tadi. Okay. Tengok balik ke atas. Kita dah belajar sifat geometri. Sifat geometri kita ada 6 jenis sisi 4 yang berlainan, yang berlainan sifat. Lepas tu kita dah belajar macam mana nak mencari sudut pendalaman dan sudut peluaran bagi suatu sisi 4. Yang ini pun sangat penting. Dia ada tiga konsep kat sini. Konsep pertama, konsep kedua dan konsep yang ketiga. Seterusnya kita dah buat contoh. Yang ini adalah contoh menyelesaikan sisi 4 sahaja.
Okey. Dan seterusnya kita dah belajar, okey, untuk menyelesaikan masalah berkenaan sisi 4 dan sisi 3 digabungkan sekali dalam satu bentuk rajah. Okey, dan kita juga sebenarnya mengaplikasikan konsep daripada topik lepas iaitu topik garis lurus, tak silap saya kan. Yang ada rumus betul lah. Yang ada rumus sudut sepadan, sudut pedalaman, okey. Okey. Dan yang terakhir kita dah menyelesaikan masalah. Inilah masalah, menyelesaikan masalah melibatkan sisi 4 dan sisi 3 gabunganlah, okey, semua sekali. Jadi untuk hari ini kita settle dah dulu. Okey, sekejap je, tak nak lama. So homework awak tak banyak, okey. Homework awak ada 4 saja. 1 2 3 4. Okey, yang mana dekat ni gambar rajah dia kalau awak print kabur, boleh tengok buku teks lah. Okey, satu teguran saya bila awak hantar homework. Jangan hantar pada saya jawapan je, X berapa, Y berapa. Saya tak nak. Saya nak jalan kerja. Macam mana awak dapat macam tu? Sebab saya dah tahu dah jawapan X ni apa. Sebab buku teks kat belakang ada jawapan. Okey, kita nak tengok jalan kerja awak buat tu betul ke salah. Okey, dan yang kedua, saya dah masuk dalam grup The 5 grup Google Classroom. Tapi saya perasan dalam tu ramai yang tak ada. So, apa yang saya nak ialah siapa yang tak masuk lagi dalam classroom tu, awak tolong pastikan awak masuk. Okey, masuk dalam kelas masing-masing lah. Tapi kalau macam sebab sebelum ni kita ikut kelas asrama dengan kelas luar kan. So, tak ada masalah lah pada saya walaupun awak dah ada dalam classroom tapi salah kelas. Tak ada masalah. Okay, just follow je. Untuk yang pasti awak ada dalam tu. Sebab saya nak awak submit tugasan dekat situ. Okay, tak ada lagi submit tugasan dekat Telegram. Okay, tapi awak submit dalam Google Classroom. Sekiranya awak tak ada ID atau awak memang ada masalah untuk submit dekat Classroom, baru awak boleh message saya dekat Telegram untuk hantar dekat Telegram. Okay, so untuk hari ni 4 tugasan ini due date saya bagi sampai besok. Dan homework hari tu yang saya bagi tak sampai 10 orang pun yang submit. Okay, saya bagi sikit pun awak tak buat, saya bagi banyak awak mengeluh. Okay, jadi saya nak awak tolong bertanggungjawab atas diri awak sendiri. 4 soalan je saya hantar hari ni. 4 ni saya minta pun besok pukul 10. Okay, tolong hantar, tak faham tolong tanya. Bagus pada pelajar yang tanya. Tak ada masalah pun. Saya respon cepat lambat tu. Kalau saya respon lambat, awak boleh tanya kawan awak. Okay, so itu saja untuk hari ni. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Ada. Okay, jangan live dulu. Okay, sebab saya nak bagi link ke hadiah.